Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua dan selamat datang ke The Midnight Man with Jadin Zanda. Dan pada malam ini, episod keempat daripada musim ketiga, saya ada juga cerita-cerita yang saya akan sampaikan kepada anda lah daripada koleksi saya. Dan ada satu cerita yang telah dikongsi oleh salah seorang pendengar Midnight Man, iaitu Alan, salah seorang pendengar bangsa Cina. Beliau telah berkongsi pengalaman beliau di dalam email, dan saya terjemahkan kerana ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi saya terjemahkan ke bahasa Melayu lah menggunakan Google Translate. Nasib baik ada Google Translate, aku tidak payah betul. Dan juga anda tengoklah saya hari ini seorang diri kerana co-host saya Amin tidak dapat bersama kita pada hari ini kerana beliau sibuk dengan tugasan beliau. Jadi sebelum kita, seperti biasalah, kita akan santai-santai, dan seperti biasa sebelum kita pergi ke cerita yang pertama, apa kata kalau kita pergi ke intro? Boleh? Alright, jom intro. Ya, selamat datang kembali ke The Midnight Man with Jadin Zanda. Dan pada malam ini saya ada dua cerita. Salah satu ialah cerita daripada saya, akan saya berkongsi kepada anda. Itu untuk cerita yang kedua. Cerita yang pertama ini datangnya daripada salah seorang pendengar yang bernama Alan, salah seorang pendengar kita yang berbangsa Cina. Beliau telah berkongsi cerita beliau yang berlaku lama dululah. Ceritanya berbunyi begini. Alan ni dulu semasa dia sekolah lah, dia memang suka bermain komputer game, Call of Duty. Jadi memanglah beliau akan bermain komputer game ni selepas belajar, selepas mengulang kaji pelajarannya di rumah lah, kan, seperti biasa, seperti anak-anak muda yang lain. Jadi pada suatu hari ni, pada satu hari ni beliau seperti biasa bermain Call of Duty lah di komputer, dan komputer beliau ni berada di ruang tamu rumah dia. Dan pada malam itu yang dimaksudkan itulah beliau dan adalah seorang diri, beliau seorang diri je dekat ruang tamu bermain komputer kerana ibu, ayah dan adik-adik semua dah tidur. Tak salah saya dikatakan pada masa itu jam 1 lebih ke 2 lebih, 12 lebih ke 1 lebih gitulah, kan. Jadi semua dah tidur. Jadi lampu dapur semua dah ditutup lah, dimatikan. Jadi beliau bermain Call of Duty ni di komputer di ruang tamu. Daripada tepi mata beliau, daripada pandangan beliau lah, kan, nampak dapur juga. Dan beliau terperanjat kerana beliau ternampak keluar daripada bilik mandi di dapur. Bayangkan, kerana dapurnya gelap. Jadi keluar daripada bilik air ni, di dapur ni, dan ternampak ada satu lembaga keluar daripada bilik mandi. Tetapi lembaga ini terbakar. Satu badan berapi terbakar. Dan yang peliknya lah, benda ni tak lari, tak apa. Benda ni berada di situ, berdiri di depan pintu bilik air dapur. Kerana gelap dan kerana badan benda ni terbakar, betul-betul nampak terang. Dan apa yang buat beliau terperanjat juga, si Alan ni lah, apa yang buat dia terperanjat, kerana benda ni tiba-tiba terus meloncat keluar daripada tingkap dapur. Itu yang dia terperanjat. Terus dia menjerit sekuat hati sampai kan mak dia, bapak dia, adik-adik dia semua bangun, keluar pergi kat dia, tanya. Dia masih terpekik lagi, terperanjat, kan, kerana ternampak benda ni lah, kan, benda lembaga terbakar ni, lepas tu terjun diri. Dan beliau tak tahu, tak boleh menceritakan kepada keluarga dia lah apa yang dia nampak kerana dah terperanjat, kan. Jadi selang beberapa minit lah, kan, mak dia, bapak dia dapat calm dia down lah, dan tanya kepada dia apa dia nampak. Dia katalah, dia bilang dengan keluarga dia yang dia nampak benda ni keluar daripada bilik air. Dia tak nampak muka, cuma nampak bentuk badan. Tapi benda ni terbakar dan berdiri di depan pintu bilik air. Lepas tu benda ni terjun. Itu yang terpanjatnya lah. Dan selepas itu ibunya telah mendapatkan hikmat seorang
macam temple lah, macam temple monk gitulah kan. Monk untuk datang lah untuk bersihkan rumah, untuk tengok-tengokkan rumah lah. Dan apabila monk dia datang, atau tukang perubat ni lah datang untuk bersihkan rumah dia, dia kata rumah dia ni panas. Panas kenapa dia tak tahu, tapi dia kata apa yang ada kat dalam rumah dia ni memang ada kat dapur dan ada kat dalam bilik air dapur. Lepas tu mak dia ceritakan apa yang terjadi kepada anak dia beberapa hari lepas lah kan, apa yang anak dia nampak, Alan ni nampak kan. Dan orang Mang ni pun, orang ubat ni kan, perubat ni, dia kata mungkin itu adalah penghuni rumah ni lah yang mungkin mati dalam rumah tu, terbakar. Tak tahulah, dia kata mungkin lah, kerana roh dia masih di situ dan tak tenteram. Dan memang Alan dengan keluarga dia dah pindah lah daripada situ, dah tak tinggal lagi di situlah kan. Tapi memang menjadi tanda tanya lah kepada saya kan, kepada orang yang tinggal kat rumah tu sekarang, ada ke nampak apa yang Alan nampak? Kalau dia nampak memang seram lah kan. Dan untuk pengetahuan anda lah, benda ni, rumah Alan yang lama ni berada di Teluk Belanga. Kepada anda yang tinggal yang tinggal di Teluk Belanga ni, saya tak tahu blok berapa, dia tak bilang pun blok berapa kan. Tapi yang tinggal di Teluk Belanga ni, yalah, tak tahulah rumah tu rumah Alan yang lama ke tidak kan. Tapi yalah, itulah cerita daripada Alan. Memang seram, memang takut, memang pada saya lah, dengan untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada Alan ni, memang sukarlah. Tapi boleh lah dapat gambar-gambaran sikit kan. Memang takut lah, memang seram lah kan. Nasib baik benda tu tak lari pergi menuju ke arah Alan ni kan, terus terjun. Kalau menuju ke arah Alan, lagi satu hal. Okey, tak apa, kita akan berehat. Selepas cerita Alan ni, kita akan berehat dan kita akan kembali dengan cerita yang kedua daripada saya. Saya nak pergi minum air dulu, okey? Jadi anda datang balik lah. Okey, jom. Bye. Okey, selamat kembali ke Midnight Man with Jayden Zander. Dan saya dah minum air. Awak dah minum air belum? Pergi minum air kalau belum. Okey, saya dah minum air dah. Basahkan tekak lah, cerita-cerita ni bukan senang Okey. Tadi telah saya ceritakan lah satu perkongsian daripada salah seorang pendengar kita, iaitu Alan. Dan untuk kali ini, untuk cerita yang kedua ni pula, saya akan berkongsi cerita saya sendiri. Okey, cerita ini berlaku semasa saya bertugas sebagai seorang pegawai polis lah, bersama dengan polis KNI unit. Sama juga cerita polis KNI unit cerita ni. Okey, tapi pada masa itu yang terjadi ni kan, saya telah ditugaskan untuk pergi ke Khalsa Crescent Drug Center untuk bertugas di sana. Dan pada hari itu, tugasan tu saya buat kerja malam. Dan saya pergi sana dalam pukul 8 itulah, ke Khalsa Crescent Drug Center. Dan kita di sana ni, kita telah ditugaskan untuk menolonglah warden-warden jika mereka nak unlock inmate-inmate ni. Kita akan pergi sana dan kira guard lah untuk warden-warden ni. Jadi kalau ada apa-apa terjadi, kita ada di situ kan. Dan selepas habis tugasan saya ni, dalam pukul 12 lebih 1 lebih ni lah, saya pun pergi berehat. Dan di Khalsa Crescent Drug Center ni ada, memang telah disediakan bilik untuk berehat. Tapi memang tak ramai orang pergi ke bilik rehat ini. Kerana inilah cerita dia kerana mereka lagi suka untuk berehat di lantai satu. Lantai satu ni ada satu bilik ni untuk pegawai-pegawai berehat lah. Di situ boleh makan, boleh tengok TV, boleh lelakkan mata sekejap kan. Semua di situ. Memang tempat makan. Jadi kalau di lantai kedua ni ada satu bilik yang special lah untuk rehat, untuk pegawai-pegawai rehat juga. Tapi bilik ini cuma untuk berehat je. Tak boleh makan, tak boleh tengok TV, cuma rehat je. Tak ramai orang suka pergi sana. Tapi saya suka kerana memang tak ada orang tidur sana lah. Jadi saya suka, senyap sunyi. Kalau tidur kat lantai satu ni, kat bilik yang biasa tu kan, ada yang berdengkur, tak boleh tidur.
Betul, berdengkur dia macam motorbot kadang-kadang. jadi jadi saya suka pergi ke tingkat lantai kedua ni lah. Tapi untuk pergi ke bilik ni lah, bilik ni dia dekat ujung sekali. Dan untuk pergi ke bilik ni kita harus melalui koridor. Koridor dia panjang juga dan koridor dia gelap. Koridor dia gelap dan cuma ada satu lampu warna merah. Warna merah ni, lampu ni dekat dengan bilik rehat di tingkat kedua, di lantai kedua ni lah, dia dekat ujung tu kan. Jadi saya pergilah seperti biasa. Lepas tugasan saya kan, saya pun naik ke atas. Saya pergi ke bilik yang kat ujung tu. Jalan kat koridor yang gelap ni kan. Jadi sampai kat bilik tu, saya buka pintu. Dalam bilik tu ada dalam tiga katil, tak silap saya. Ada 3 katil. Dan di katil yang hujung sekali, yang jauh sikit daripada pintu, ada satu kerusi di depan katil tu lah. Dan kerusi itu selalunya kita gunakan untuk duduk dan buka buka boot kita lah sebelum kita naik ke atas katil kan. Dan seperti biasalah, saya pergi ke kerusi itu, saya duduk, buka boot saya teruk. Lepas tu saya pergilah naik atas katil tu dan main handphone. Saya main handphone pun rasa macam dah penat lah. So saya lelapkan mata. Dan benda ni misteri lah kepada saya kan. Dan saya tidur. Tapi saya tak tahu berapa lama saya tidur. Dan sedang saya tidur ni, saya bermimpi. Dan dalam mimpi saya ni, saya berada di dalam bilik itu juga. Saya masih pakai uniform yang sama, tidur di atas katil yang sama. Tapi yang peliknya, di hujung yang kerusi itu kan, di hujung kaki saya ni, kerusi itu ada seorang wanita. Wanita tua yang duduk situ. Ingat dalam mimpi tau. Ni dalam mimpi saya bukan kenyataan lah kira kan, tapi dalam mimpi. Jadi makcik ni ataupun seorang perempuan ni kan, dia duduk tapi dia tak pandangkan saya. Dia pandang pintu. Dia memandangkan pintu. Muka dia tak seram, tapi pelik lah kan, pasal saya masuk tak ada orang kan. Saya letakkan mata dia dalam mimpi, ada kakak ni lah, yang perempuan ni yang duduk dekat kerusi tu, tapi pemandangan ni. Tapi saya rasa macam terperanjat lah kan. Terperanjat. Terus saya terjaga. Saya buka mata, saya tengok tak ada pula kakak orang ni, perempuan ni yang duduk kat kerusi tu kan. Tapi betul saya betul depan saya ni kerusi tu. Jadi saya terperanjat. Satu misteri kepada saya sehingga ke hari ni. Lepas tu saya pun bercadang lah untuk tak mau tidur situ lah pada malam tu kan. Jadi saya pun sarungkan balik boot saya. Saya pun turun ke bawah. Saya turun ke bawah pun saya jumpa lah warden tu kan. Saya berborak lah dengan warden tu. Tapi saya tak bilang dia. Saya tak bilang warden tu apa yang saya nampak di atas. Dan pada hari itu saya bercadang untuk melelapkan mata di bilik yang ramai-ramai itulah. Bilik yang di lantai 1 tu. Memanglah tak kisahlah, berdengkur macam motorbot lah. Jadi saya berehat di situ. Dan memanglah sehingga tapi saya tak silap saya, Khalsa Crescent Drug Center dah tutup kan. Jadi mungkin lagi berhantulah tempat tu kan, pasal dah tutup, dah di abandon lah kan. Dan itulah cerita yang kedua daripada koleksi saya lah untuk anda semua di luar sana. Dan memang kepada anda yang tak pernah nampak atau tak pernah ni kan, memang mungkin susah lah nak bayangkan. Tapi pada saya macam dah biasa kan. Tapi memang menakutkan lah. Satu misteri memang menakutkan. Dan dengan itu kita sampailah ke penghujung rancangan The Midnight Man with Jayden Zanda, YouTube channel dan juga podcast saya. Dan untuk minggu hadapan saya ucapkan supaya saya mau anda lah datang kembali kan untuk episod kelima musim ketiga ya, di mana saya akan sampaikan banyak lagi cerita daripada koleksi saya. Dan mungkin saya akan berkongsi jugalah cerita-cerita daripada pendengar-pendengar yang telah dikongsikan melalui email kepada saya. Kepada anda juga, jika kalau anda ada cerita-cerita seram ke, cerita hantu ke, cerita misteri ke yang anda ingin kongsikan kepada saya akan taruh email saya di bawah. Anda boleh email lah kepada saya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share
komen dan juga subscribe kepada channel YouTube saya The Midnight Man with Jayden Zander, dan juga jangan lupa untuk tekan loceng di bawah itu kerana anda akan mendapat notifikasi apabila saya muat naikkan video-video yang terbaru. Dengan itu saya ucapkan kepada anda sekali lagi terima kasih dan selamat malam.